Semasa Perang Dunia Kedua, rejim Nazi mencari cara berbeza untuk memajukan kuasa mereka melalui darat, udara dan laut. Sementara tentera bertempur di pelbagai medan, kumpulan jurutera menerima arahan untuk menghasilkan kenderaan luar biasa. Reka bentuk adalah rahsia, ujian dilakukan dengan pantas dan prototipe dilancarkan tanpa ruang untuk pembetulan. Sejak tahun-tahun awal, pasukan dengan akses langsung kepada pemerintah dibentuk untuk mencipta mesin bergerak yang tidak wujud dalam tentera lain. Beberapa model berjaya digunakan, yang lain kekal dalam pelan di bawah jagaan tentera. Kesemuanya mempunyai satu tujuan, membina sesuatu yang akan memberikan kelebihan segera di medan perang. Mereka menghasilkan kereta kebal baharu, pesawat dengan enjin berbeza, kapal selam yang tidak perlu timbul ke permukaan, dan senjata yang tiada tandingan. Kilang-kilang diadaptasi, disembunyikan, dan mengubah bahan mereka mengikut keperluan. Walaupun sumber semakin berkurangan, projek-projek tetap diteruskan. Juruteknik muda ditekan, banduan yang mempunyai pengetahuan dipaksa, dan rancangan dipercepatkan sehingga hari terakhir. Apakah jenis kenderaan yang mereka bina untuk cuba memenangi perang? Raksasa berperisai Reich. Ketiga, kereta kebal, kereta api dan mesin perang. Semasa tahun-tahun Perang Dunia Kedua, kerajaan Nazi melabur dengan giat dalam mesin tempur darat yang bukan sahaja memenuhi fungsi praktikal tetapi juga menonjol kerana saiz dan kekuatannya. Dari rancangan gergasi hingga model yang lebih teknikal, pihak berkuasa Jerman menumpukan sejumlah besar bahan dan kaki tangan untuk peralatan yang menguji had kapasiti kilang mereka. Dokumen teknikal dari tempoh itu merekodkan senarai panjang kenderaan berperisai dan kenderaan tempur darat yang cuba dibina oleh rejim, kebanyakannya menghadapi masalah berterusan untuk beroperasi atau dikeluarkan secara besar-besaran. Salah satu kes yang paling menarik ialah Panzerkampfwagen Maus, sebuah mesin yang membawa konsep kereta kebal berat ke tahap ekstrim. Pembangunannya bermula pada Mei 1942 apabila arahan diberikan untuk membina kenderaan yang akan jauh mengatasi model sedia ada dari segi perisai dan saiz. Syarikat Porsche bertanggungjawab untuk projek itu dan pada Januari tahun berikutnya, reka bentuk asas telah disiapkan. Maus direka sebagai gergasi yang akan membawa meriam 128mm yang disertai dengan meriam sekunder 75mm. Menjelang Jun 1943, chassis lengkap dan berfungsi pertama telah dipasang dengan ketinggian mencapai 3 meter 60 cm dan jisimnya sekitar 188 tan. Semasa ujian awal, raksasa ini menunjukkan perisai hadapan 200 mm dengan sisi 180 dan turret yang lebih terlindung yang mencapai 240. Sistem pendorongnya terdiri daripada enjin Daimler-Benz MB 509 digabungkan dengan transmisi elektrik yang membolehkannya bergerak perlahan selagi rupa bumi mengizinkan. Walaupun begitu, kemungkinan praktikalnya adalah minimum. Berat yang sangat besar menghalang pergerakannya melalui jambatan biasa dan menjadikannya sepenuhnya bergantung kepada keadaan yang sangat spesifik. Pada pertengahan 1944, unit kedua dibina, kini dengan turret dipasang, tetapi tidak pernah sampai ke medan tempur. Hanya 2 yang dihasilkan dan 1 telah ditawan oleh pasukan Soviet pada akhir konflik. Kewujudannya kekal sebagai simbol sejauh mana kejuruteraan boleh didorong tanpa mempertimbangkan kebolehtaksanaan taktikal. Selari dengan Maus, 1 lagi model kolosal telah dibangunkan, I-100. Kenderaan ini lahir di bawah program penyeragaman Entwicklung yang bertujuan untuk menyatukan bahagian dan struktur kereta kebal Jerman bagi memudahkan pengeluaran dan penyelenggaraannya. I-100 bertujuan untuk menjadi langkah seterusnya dalam skala kenderaan berat ini, dengan reka bentuk yang menggabungkan suspensi, bar kilasan dan roda pembawa yang besar. Beratnya akan melebihi 130 tan dan dijangka akan menggunakan enjin Maybach HL230P30 yang diubah suai, walaupun pilihan yang lebih berkuasa juga dipertimbangkan untuk mengimbangi saiznya. Reka bentuk turretnya pada mulanya sangat mirip dengan Maus dan mengintegrasikan meriam utama 128mm. Walaupun usaha untuk memberikannya perisai padat dan kuasa pemusnah yang setanding, salah satu masalah asas adalah mobiliti yang rendah.
Walaupun di atas kertas dianggarkan ia boleh mencapai kelajuan yang boleh diterima untuk GSIM-nya, pengiraan yang paling optimistik hanya memberikannya sedikit lebih dari 20 km sejam dan itu dalam keadaan terkawal. Selain itu, siluetnya yang gergasi menyukarkan sebarang jenis penyembunyian dan merumitkan pergerakan di medan perang. Chassis prototipe pertama disiapkan di bengkel firma Adler sekitar pertengahan 1944. Walau bagaimanapun, ia tidak mempunyai persenjataan maupun sistem pendorong yang berfungsi. Ujian awal dilakukan dengan enjin sementara yang hanya membenarkan pergerakan terhad dan pada kelajuan rendah. Kemarahan tentera bersekutu di wilayah Jerman mengganggu sebarang kemungkinan untuk menyiapkannya. Menjelang April 1945, kenderaan yang tidak lengkap itu ditemui oleh tentera Amerika Syarikat. Ia tidak pernah beroperasi dalam pertempuran. Berbeza dengan Maus yang direka sebagai satu unit yang unik, I-100 adalah sebahagian daripada idea yang lebih luas yang berpusat pada penciptaan keluarga kereta kebal yang diseragamkan. Walau bagaimanapun, beban konflik, kekurangan sumber dan batasan logistik yang besar menghalang projek itu daripada berkembang melangkaui fasa awal tersebut. Walaupun kedua-dua contoh ini mewakili kejuruteraan Jerman yang melampau, yang digunakan untuk perang darat, ia bukan satu-satunya kenderaan bersaiz besar yang digunakan atau difikirkan oleh rejim. Satu lagi cabang dalam pembangunan unit berperisai memberi tumpuan kepada model yang, walaupun tidak begitu besar, direka untuk misi kawalan zon, pengangkutan bersenjata atau sokongan tentera di kawasan yang rumit. Dalam konteks ini, muncul satu lagi jenis struktur yang mengagumkan, kurang konvensional tetapi sangat berkesan di kawasan tertentu di medan perang. Kereta api berperisai. Komposisi ini dicipta sebagai penyelesaian mudah alih untuk rondaan, pertahanan, dan serangan di landasan kereta api. Jerman mengadaptasi kedua-dua gerabak awam dan model yang direka khusus untuk pertempuran. Kereta api diperkuatkan dengan plat keluli tebal dan dilengkapi dengan turret kereta kebal, meriam anti pesawat, dan artileri jarak jauh. Misi utamanya adalah untuk memastikan keselamatan di laluan kereta api yang terdedah kepada sabotaj atau serangan musuh, terutamanya di kawasan yang diduduki di timur Eropah, di mana laluan bekalan sentiasa diserang. Setiap gerabak mempunyai fungsi khusus dalam konvoi. Ada yang menempatkan unit infanteri, ada pula yang didedikasikan untuk komunikasi, perintah ataupun pembaikan. Perisai disesuaikan dengan jenis ancaman yang dihadapi dan berbeza mengikut lokasi geografi. Contohnya, di Poland dan Kesatuan Soviet, gerabak biasanya mempunyai pengukuhan tambahan kerana risiko serangan hendap yang berterusan. Kaki tangan di dalam kereta api dilatih untuk bertindak dari dalam kereta api dan juga dalam gerakan turun yang pantas. Persenjataan yang diintegrasikan ke dalam kereta api ini boleh berbeza dengan ketara. Ada yang menggabungkan turret yang diekstrak dari model Panzer IV, meriam 88mm, mesingan berat dan juga pelancar roket serta artileri kereta api berkaliber besar. Setiap gerabak dihubungkan oleh laluan terlindung yang memudahkan pergerakan askar tanpa terdedah kepada tembakan musuh. Konfigurasi ini membolehkan kereta api mengekalkan kadar tembakan yang berterusan tanpa perlu mengganggu pergerakan mereka. Dalam senario tertentu seperti di Balkan atau Medan Timur, formasi bergerak ini terbukti berguna sebagai pusat tembakan dan perintah. Saiz dan kehadiran mereka menghalang serangan mengejut dan membantu mengekalkan koridor logistik penting terbuka. Kadangkala, mereka dihantar terus ke sektor yang tidak stabil dengan tujuan memperkukuh keselamatan laluan kereta api strategik atau menyokong kerja unit pendudukan. Walau bagaimanapun, keberkesanannya menurun secara progresif. Mulai 1944, penguasaan udara oleh pihak bersekutu menjadikan struktur besar ini sebagai sasaran yang terdedah. Banyak daripada mereka dimusnahkan atau dikeluarkan dari perkhidmatan kerana keupayaan pertahanan yang rendah terhadap pengeboman. Hanya beberapa unit yang dilengkapi dengan persenjataan anti pesawat dan pengukuhan tambahan terus beroperasi dalam persekitaran berisiko tinggi. Selebihnya telah dibongkar atau berakhir di tangan musuh. Beberapa model turut mempunyai fungsi pelengkap di luar pertempuran. Unit yang dilengkapi dengan sistem radio, tayangan film,
dan kaki tangan yang ditugaskan untuk meningkatkan moral di medan terpencil telah dikenal pasti. Kereta api ini digunakan sebagai alat propaganda, bertujuan untuk mengekalkan semangat di kalangan tentera dan memperkukuh naratif kuasa yang ingin dipancarkan oleh rejim. Di dalam inventori darat Reich ketiga juga terdapat pengangkut berantai penuh dan separuh berantai. Direka untuk menggerakkan kaki tangan, menunda artileri atau melintasi medan yang sukar, kenderaan ini penting untuk mengekalkan mobiliti tentera. Salah satu model yang paling banyak digunakan ialah Sedekay FZ. 251 digunakan di pelbagai medan operasi. Reka bentuknya menggabungkan roda hadapan dengan rantai belakang yang memastikan cengkaman yang mencukupi tanpa mengorbankan kelajuan. Beberapa pengangkut ini dilengkapi dengan mesingan atau meriam anti kereta kebal, manakala yang lain diadaptasi sebagai ambulans, pos perintah atau unit perhubungan. Fleksibiliti operasinya menjadikannya alat yang sangat berharga, walaupun perlindungan terhad mereka mendedahkan mereka dalam pertempuran berpanutan. Kepelbagaian kenderaan darat yang dikerahkan oleh Nazi Jerman mencerminkan bukan sahaja pendekatan teknologi yang bercita-cita tinggi, tetapi juga tindak balas taktikal kepada keperluan untuk menghadapi pelbagai jenis rupa bumi dan pertempuran. Dari struktur besar seperti Maus dan I-100 hingga kereta api berperisai dan pengangkut pelbagai guna, rejim berusaha untuk merangkumi semua situasi yang mungkin dengan mesin khusus. Dalam setiap pembangunan ini, terdapat corak yang sama, keinginan untuk menjana impak bukan sahaja dengan kuasa tembakan, tetapi juga melalui saiz, kerumitan dan kesan visual ciptaan ini. Komitmen terhadap kemegahan, kehebatan dan kebaharuan ini adalah sebahagian daripada imajinasi ketenteraan Reich ketiga. Banyak daripada projek-projek ini akhirnya diarkibkan atau dimusnahkan sebelum memasuki perkhidmatan yang berkesan akibat daripada batasan operasi yang dikenakan oleh realiti konflik. Makmal Udara Reich ketiga, prototipe, pejuang dan misi ekstrim. Selepas pembangunan besar-besaran jentera darat kolosal, fasa inovasi Perang Reich ketiga seterusnya beralih kepada penguasaan udara. Pihak berkuasa Nazi tahu bahawa kawalan ruang udara boleh mengubah haluan perang, justru mereka mendorong program yang semakin berani. Daripada pesawat pejuang jet hingga pengebom eksperimen, penerbangan Jerman menjadi makmal teknologi berisiko yang, walaupun dalam banyak kes tidak mencapai objektif strategik mereka, menandakan perubahan besar dalam reka bentuk pesawat tentera. Salah satu kes yang paling terkenal ialah Messerschmitt Me 262, pesawat pejuang operasi pertama yang digerakkan oleh enjin jet. Pembangunannya bermula sebelum permulaan konflik, tetapi kekurangan sumber dan tekanan untuk mengekalkan Luftwaffe beroperasi menangguhkan kemasukannya ke dalam perkhidmatan. Hanya pada tahun 1944 unit pertama bersedia untuk misi sebenar. Me 262 mencapai kelajuan lebih daripada 800 km sejam dengan mudah mengatasi mana-mana pesawat sekutu pada masa itu. Dilengkapi dengan 2 enjin turbojet Junkers Jumo Sifar-Sifar 4, keupayaan mendaki, kebolehmampuan manuver dan kuasa tembakannya menjadikannya lawan yang dahsyat dalam pertempuran 1 lawan 1. Pada penampilan pertamanya, ia berjaya menembak jatuh beberapa pengebom musuh sebelum mereka dapat bertindak balas. Walau bagaimanapun, kelebihan teknikalnya tidak diterjemahkan kepada keunggulan udara. Me 262 terdedah semasa berlepas dan mendarat, saat-saat di mana pesawat pejuang sekutu sentiasa mengintipnya. Selain itu, enjin memerlukan penyelenggaraan yang berterusan dan mempunyai jangka hayat yang sangat singkat yang mengurangkan ketersediaan operasinya. Ditambah pula dengan pengeboman kerap ke atas kilang-kilang yang menyukarkan pengeluaran berskala besar. Satu lagi halangan ialah keputusan Hitler untuk menukar Me 262 menjadi pengebom pantas dan bukannya mengehadkannya kepada fungsi pejuang. Pengubahsuaian itu menyebabkan kelewatan tambahan, pelarasan reka bentuk dan kehilangan masa yang tidak pernah dapat dipulihkan. Walaupun begitu, pesawat ini menjadi simbol kepada apa yang boleh menjadi revolusi dalam perang udara jika ia dilaksanakan dengan perancangan yang lebih baik. Secara selari, projek Heinkel He-162, juga dikenali sebagai Volksjäger, adalah tindak balas terdesak terhadap keunggulan udara sekutu.
Idenya adalah untuk membina pesawat pejuang jet yang murah, cepat dihasilkan dan dipandu oleh pemuda Hitlerjugend dengan latihan minimum. Reka bentuknya mestilah ringkas dan ringan, oleh itu bahan bukan strategik seperti kayu digunakan dalam sebahagian besar strukturnya. He-162 mempunyai satu enjin BMW Sifar 3 yang diletakkan di atas fuselage. Secara teori, kelajuan dan ketangkasannya menjadikannya sesuai untuk pintasan pantas. Tetapi dalam praktiknya masalah-masalah itu jelas. Banyak unit terhempas dalam ujian kerana kegagalan struktur atau kesilapan pemanduan. Kokpitnya sempit, sukar dikawal dan penglihatan terhad meningkatkan risiko dalam pertempuran. Apabila ia mula beroperasi pada awal 1945, ia sudah terlambat. Tentera bersekutu sedang mara di semua medan dan lapangan terbang dibom tanpa henti. Walaupun beberapa skuadron berjaya berlepas dan bertempur seketika dengan pengebom musuh, impak sebenar mereka adalah minimum. Walaupun begitu, He-162 adalah gambaran jelas percubaan terakhir untuk mengekalkan perang di udara dengan apa jua cara yang mungkin. Satu lagi inisiatif yang menonjol ialah Horten Ho 229, sebuah pesawat yang melanggar bentuk konvensional. Reka bentuknya adalah sayap terbang, tanpa fuselage yang jelas, yang mengurangkan profil radar. Walaupun pada masa itu radar masih belum menjadi alat yang boleh dipercayai sepenuhnya, pencipta Ho 229 sudah memikirkan cara untuk mengelaknya. Kebimbangan awal ini menyebabkan ramai yang menganggap pesawat ini sebagai pelopor teknologi halimunan moden. Ho 229 juga digerakkan oleh dua enjin jet Junkers Jumo Sifar 4 dan boleh mencapai kelajuan 600 km sejam. Prototipe pertama melakukan penerbangan ujian pada akhir 1944, tetapi kemalangan semasa salah satu daripadanya menangguhkan program tersebut. Hanya beberapa unit dibina dan tiada satu pun yang terlibat dalam operasi sebenar. Apabila pihak bersekutu menghampiri kemudahan di mana ia dipasang, mereka tergesa-gesa untuk menawan bahagian-bahagian yang tinggal. Beberapa daripadanya dihantar ke Amerika Syarikat untuk dikaji. Reka bentuk Ho 229 adalah berdasarkan pengiraan aerodinamik lanjutan dan strukturnya menggunakan bahan komposit yang tidak biasa untuk masa itu. Bentuk segitiganya tanpa ekor menegak bersama-sama dengan kedudukan dalaman enjin menawarkan kelebihan dari segi rintangan udara. Walaupun ia tidak pernah diuji dalam pertempuran, siluetnya mengantisipasi teknologi yang beberapa dekad kemudian akan digunakan dalam pesawat seperti B-2 Spirit. Selain daripada pesawat pejuang konvensional, kenderaan udara tanpa pemandu atau dengan misi bunuh diri juga direka. Salah satu kes yang paling radikal ialah Bachemba 349 Natter. Roket kecil berawak ini direka untuk dilancarkan secara menegak dari platform tetap, naik dengan cepat ke arah formasi pengebom bersekutu, menembakkan rentetan roket dan kemudian membolehkan juruterbang melarikan diri dengan payung terjun sebelum sakibaki pesawat terhempas. Natter sebahagian besarnya dihasilkan daripada bahan kos rendah dan pembinaannya dapat disiapkan dalam masa yang singkat. Juruterbang tidak memerlukan latihan yang banyak kerana hampir keseluruhan operasi adalah automatik. Walau bagaimanapun, ujian awal mendedahkan kegagalan kritikal. Salah satu penerbangan yang dilakukan dengan juruterbang sebenar berakhir dengan tragedi apabila sistem pemisahan tidak berfungsi dan juruterbang meninggal dunia apabila terhempas ke tanah. Idea Natter adalah tindak balas terdesak untuk menghentikan pengeboman berterusan di wilayah Jerman, tetapi pelaksanaannya adalah berisiko dan terhad. Ia tidak pernah digunakan dalam pertempuran sebenar dan hanya beberapa unit dibina sebelum kejatuhan rejim. Walaupun begitu, konsep berlepas menegak, automasi dan penggunaan peluru berpandu meletakkannya sebagai duluan langsung kepada teknologi yang akan muncul selepas perang. Walaupun model yang lebih canggih memerlukan pelaburan besar dan pengetahuan teknikal yang kompleks, rejim juga memilih penyelesaian yang lebih praktikal yang boleh dilaksanakan dengan cepat. Salah satu contoh yang paling ketara ialah Focke-Wulf 152, evolusi FW-190 yang popular yang telah terbukti sebagai pejuang yang berkesan dalam pelbagai peringkat perang.
Ta-152 direka khusus untuk memintas pengebom altitude tinggi. Ia dilengkapi dengan enjin berprestasi tinggi Jumo 213E yang membolehkannya mencapai ketinggian melebihi 12.000 meter dan kelajuan hampir 750 km sejam. Fuselage-nya yang panjang dan sayap yang diregangkan meningkatkan kestabilan pada altitude tinggi, menjadikannya saingan yang dihormati untuk pejuang pengiring bersekutu. Dalam beberapa misi yang berjaya diselesaikan sebelum akhir konflik, Ta-152 menunjukkan prestasi yang mengagumkan mengatasi setara musuhnya dalam beberapa aspek. Walau bagaimanapun ketibaannya adalah lewat. Dengan kurang daripada 50 unit dihasilkan dan medan udara yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak bersekutu, kualitinya tidak mencukupi untuk mengubah haluan peristiwa. Satu lagi cadangan berprestasi tinggi ialah Dornier 335 yang digelar Fail atau Fletcher. Pesawat dua tempat duduk ini mempunyai konfigurasi dui propeller yang luar biasa, satu di hadapan dan satu di belakang. Susun atur ini yang dikenali sebagai tolak-tarik, mengurangkan rintangan udara dan memberikannya kelajuan maksimum melebihi 700 km sejam, meletakkannya sebagai salah satu pesawat berenjin omboh terpantas dalam perang. Reka bentuknya membenarkan pecutan yang luar biasa dan kebolehmanusiaan yang sangat baik, walaupun saiznya. Selain itu, ia menggabungkan tempat duduk lontar untuk juru terbang, satu inovasi canggih untuk masa itu. Do-335 direka sebagai pejuang berat dan pemintas, dan beberapa model disesuaikan untuk pengawasan. Walaupun prestasinya luar biasa, pengeluarannya sangat terhad. Hanya beberapa puluh yang berjaya beroperasi sebelum perang berakhir. Idea untuk menggabungkan kelajuan, kuasa tembakan dan serba boleh dalam satu pesawat mencerminkan niat untuk mendapatkan semula inisiatif udara yang hilang. Tetapi seperti yang berlaku dengan banyak model lain, pengeboman ke atas kilang-kilang, kekurangan sumber dan tekanan kejatuhan yang akan berlaku menghalang Do-335 daripada digunakan dalam jumlah yang ketara. Di peringkat yang lebih eksperimen, muncul konsep Lippisch P-13E, sebuah pesawat dengan reka bentuk radikal yang berusaha memanfaatkan prinsip aerodinamik sayap delta. Projek ini mencadangkan sebuah pesawat tanpa bahagian bergerak yang kelihatan, digerakkan oleh enjin jet yang menggunakan serbuk arang batu. Cadangan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan bahan api cecair pada peringkat akhir konflik. Fuselage P-13E berbentuk segitiga tanpa kemudi konvensional yang membayangkan sistem kawalan yang sama sekali berbeza daripada pesawat pejuang tradisional. Model skala dan beberapa prototipe untuk terowong angin telah dibina, tetapi penerbangan sebenar tidak pernah berlaku. Walaupun begitu, konfigurasinya kemudian mempengaruhi pembangunan pesawat supersonik semasa Perang Dingin. Cadangan luar biasa lain juga diutarakan, seperti Blohm dan Voss BV 141, sebuah pesawat peninjau asimetri yang melanggar peraturan simetri aerodinamik. Model ini mempunyai gondola kawalan yang tidak berpusat, terletak di sisi enjin dan sayap. Susunan ini membolehkan pemerhati mempunyai pandangan tanpa halangan dari kokpit berkaca. Walaupun penerbangan pertama berjaya dan kebolehkendaliannya boleh diterima, masalah dengan peruntukan enjin yang lebih berkuasa menghalang projek itu daripada maju. Beberapa unit dihasilkan, tetapi ia tidak pernah menjadi pesawat standard. Bentuknya yang pelik kekal menjadi objek kajian oleh jurutera dan peminat penerbangan. Satu lagi inisiatif unik ialah Fieseler V-103, lebih dikenali sebagai V1, yang walaupun bukan pesawat dalam erti kata tradisional, ia mempunyai fungsi serangan udara. Ia adalah peluru berpandu jelajah berpaksikan sendiri yang boleh dilancarkan dari landasan darat atau bahkan dari pengebom yang diubah suai. V1 terbang pada kelajuan malar dan menghasilkan bunyi dengungan ciri dari enjin denyutnya. Margin kesilapannya tinggi dan muatan letupannya terhad, tetapi impak psikologi yang dihasilkannya kepada penduduk British adalah besar. Pelancaran pertama yang berjaya berlaku pada 1944 dan selama beberapa bulan bandar-bandar British menjadi sasaran peluru ini.
Walaupun banyak V1 ditembak jatuh oleh pesawat pejuang atau sistem anti-pesawat, sebilangan kecil berjaya menghentam kawasan bandar. V1 mewakili bentuk perang automatik yang rudimentari dan kos pengeluarannya yang rendah membolehkan ratusan dihasilkan dalam masa yang singkat. Selain keberkesanan taktikalnya, kewujudan senjata ini menunjukkan perubahan radikal dalam cara konsep pertempuran. Serangan boleh dilakukan tanpa perlu mendedahkan juru terbang secara langsung atau menggunakan armada besar. Di tengah-tengah kejatuhan sepenuhnya medan perang, jurutera Jerman terus membangunkan konsep udara di luar konvensional. Salah satu projek yang paling aneh ialah SAC AS-6, sebuah pesawat eksperimen berbentuk bulat yang cuba berlepas seperti pesawat konvensional, tetapi dengan struktur yang lebih menyerupai cakera. Reka bentuknya berdasarkan idea rudimentari daya angkat yang dihasilkan oleh badan berputar, walaupun ujiannya menjelaskan bahawa ia tidak berdaya maju. Ia tidak pernah mencapai penerbangan yang berjaya dan kekal sebagai keanehan teknikal tanpa masa depan selain daripada menduduki ruang dalam arkib prototipe yang gagal. Satu lagi model unik ialah DFS 346 yang direka sebagai pesawat pengawasan supersonik yang akan terbang pada altitude tinggi. Bentuknya memanjang dengan sayap sapuan dan profil yang sangat nipis. Projek ini mencadangkan agar pesawat itu ditarik oleh pesawat lain sehingga mencapai ketinggian yang ketara, dari mana ia akan berpisah untuk meneruskan perjalanannya pada kelajuan tinggi dengan bantuan roket. Struktur itu termasuk kokpit bertekanan dan kawalan khas yang disesuaikan dengan kelajuan ekstrim. Walaupun reka bentuk itu ditawan oleh Soviet sebelum selesai, bertahun-tahun kemudian mereka mengambil semula konsep itu dan mengujinya dalam program penyelidikan aerodinamik mereka sendiri. Dalam usaha untuk mengukuhkan capaian strategik, projek Messerschmitt Me 264, sebuah pengebom jarak jauh yang dikenali secara tidak rasmi sebagai pengebom Amerika, telah muncul. Ia direka untuk menyeberangi Atlantik, menyerang tanah Amerika Syarikat dan kembali tanpa perlu mengisi semula minyak. Ia mempunyai 4 enjin dan struktur yang dioptimumkan untuk penerbangan yang berpanjangan. Ujian awal dengan prototipe menunjukkan potensi, tetapi perubahan keutamaan dan kekurangan sumber menghalangnya daripada melepasi fasa pembangunan. Hanya sepasang unit dibina yang tidak pernah mengambil bahagian dalam operasi sebenar. Pesawat yang ditujukan untuk misi pemerhatian taktikal juga direka. Fieseler V156 Storch adalah model ringan, sangat mudah dikendalikan dan mampu berlepas atau mendarat di ruang terhad. Walaupun ia tidak mempunyai penampilan futuristik atau direka untuk pertempuran langsung, kepelbagaiannya menjadikannya alat utama untuk tugas penghubung, pemindahan perubatan dan peninjauan dekat. Sayap tinggi dan gear pendaratan tetap memberikannya kestabilan yang luar biasa, membolehkan operasi di padang yang diubah suai atau kawasan pergunungan. Ia adalah salah satu daripada beberapa pesawat yang digunakan secara meluas dari awal hingga akhir perang. Dalam kategori pengebom inovatif, Arado R-234 menonjol, pengebom jet pertama dalam sejarah. Pesawat ini menggunakan 2 enjin yang terletak di bawah sayap, mencapai kelajuan sehingga 700 km sejam dan beroperasi pada ketinggian yang menyukarkan pengesanannya. Strukturnya ramping dengan kokpit berkaca sepenuhnya di posisi hadapan dan gear pendaratan yang boleh ditarik balik. Fungsi utamanya adalah peninjauan, tetapi ia juga disesuaikan untuk serangan sasaran tertentu. Kelajuannya membolehkan ia melarikan diri daripada pesawat pejuang bersekutu walaupun kapasiti muatannya terhad. Walaupun begitu, ia menjadi salah satu model paling maju dalam senjata Jerman. Salah satu konsep paling ekstrim ialah Zeppelin Rammer, sebuah projek yang menggabungkan pesawat roket dengan strategi hentaman langsung. Pesawat itu dilancarkan dari pesawat lain atau dari darat, naik dengan enjin roket dan dipersenjatai dengan meriam hadapan. Setelah kehabisan peluru, juru terbang perlu merempuh pengebom musuh dengan bahagian pesawat yang diperkukuh. Walaupun ia termasuk sistem untuk membolehkan juru terbang melenting keluar sebelum hentaman, misi itu tetap sangat berbahaya. Ia tidak melepasi fasa reka bentuk, tetapi ia mencerminkan tahap keputusasaan yang berlaku pada peringkat akhir konflik. Heinkel He-274 adalah satu lagi percubaan untuk membina pengebom altitude tinggi, kali ini berasal dari He-177 tetapi dengan struktur yang lebih moden. Ia menggabungkan enjin berkuasa tinggi,
kokpit bertekanan dan fuselage yang ramping. Objektifnya adalah untuk beroperasi melebihi jangkauan kebanyakan pesawat pejuang musuh melaksanakan misi pengeboman dalam. Prototipe itu hampir siap apabila tentera bersekutu menduduki loji pengeluaran di Perancis. Walaupun keadaannya yang maju, ia tidak pernah digunakan oleh Luftwaffe. Antara reka bentuk yang kurang dikenali ialah Junkers IF-128, cadangan lanjutan untuk pesawat pejuang berprestasi tinggi dengan sayap delta terbalik. Ia adalah sebahagian daripada program kecemasan yang dilancarkan pada 1945 untuk menghasilkan pesawat pejuang jet generasi baharu dalam masa yang singkat. IF-128 tidak pernah dibina, tetapi pelan konseptual mencadangkan penyelesaian aerodinamik yang mengantisipasi pembangunan selepas perang. Sayap yang condong ke hadapan, salur udara dorsal dan kokpit terbenam menunjukkan pencarian berterusan untuk kecekapan dalam penerbangan dan kerahsiaan relatif. Idea-idea di luar ruang udara daratan juga dibentuk. Silbervogel atau burung perak adalah projek teori pengebom suborbital yang mampu berlepas dengan bantuan rel pecutan mencapai atmosfera atas dan melantun di atasnya seperti meluncur sehingga mengenai sasaran yang jauh. Konsep ini dibangunkan oleh Eugen Sanger dan ia sangat mendahului zamannya sehingga lebih menyerupai kapal angkasa daripada pesawat. Walaupun ia tidak pernah dihasilkan, beberapa prinsip teknikalnya mempengaruhi penyelidikan, kemudian mengenai penerbangan hipersonik dan peluru berpandu balistik antara benua. Malah, pembangunan pesawat amfibia khusus untuk penyusupan juga dicadangkan. Blohm dan Voss BV-222 adalah pesawat hydroplane bersaiz besar yang digunakan terutamanya untuk pengangkutan di laluan maritim. Kapasiti muatan dan autonominya sangat ketara, tetapi apa yang paling menarik perhatian ialah saiznya yang besar dan strukturnya yang diperkukuh untuk operasi di kawasan terpencil. Beberapa versi disesuaikan untuk tugas pengawasan tentera laut dan pemindahan perubatan. Walaupun saiznya besar, ia berjaya beroperasi dalam persekitaran yang bermusuhan tanpa masalah besar. Beberapa jurutera melihat pilihan konvensional telah habis, beralih kepada kombinasi yang tidak ortodoks. Heinkel H162E, contohnya, mengintegrasikan enjin jet dengan enjin omboh dalam percubaan untuk menggabungkan yang terbaik dari kedua-dua dunia. Tujuannya adalah untuk mempunyai autonomi yang lebih besar dengan satu sistem dan kuasa letupan dengan yang lain, tetapi ujian tidak pernah mencapai fasa lanjutan. Masa, logistik, dan tekanan ketenteraan membatalkan sebarang kemungkinan pelaksanaan. Projek-projek ini, walaupun berselerak dan mempunyai keboleh-laksanaan yang tidak sama, menunjukkan obsesi yang berterusan untuk mengatasi batasan penerbangan konvensional. Reich ketiga menggandakan usahanya dalam prototipe, ujian dan reka bentuk yang merangkumi dari yang berfungsi hingga yang luar biasa, meninggalkan warisan teknikal yang, walaupun tidak menentukan hasil konflik, mempengaruhi hala tuju masa depan teknologi ketenteraan dan aeroangkasa. Rahasia lautan Nazi, kapal selam, misi bunuh diri dan prototipe unik. Sementara serangan udara Reich ketiga lenyap di langit dan eksperimen balistik maju di daratan, barisan teknologi ketiga berkembang secara senyap di bawah permukaan laut. Perang di lautan bukan perkara baharu bagi Jerman, tetapi rejim itu bertaruh untuk mengubah keupayaan kapal selamnya dengan reka bentuk yang lebih pantas, cekap dan sukar dikesan. Apabila konvoi bersekutu memperkukuh pertahanan mereka, Komando Tentera Laut Jerman mencari penyelesaian radikal untuk mengambil semula inisiatif di Atlantik dan seterusnya. Contoh paling ketara ambisi teknikal ini ialah kapal selam yang dikenali sebagai jenis 21. Kapal selam ini mewakili lompatan sepenuhnya berbanding pendahulunya dari segi kelajuan di bawah air serta autonomi dan keupayaan serangan. Pembangunan jenis 21 tidak beransur-ansur atau terhad kepada prototipe. Ia dirancang sebagai pengeluaran besar-besaran untuk menggantikan kebanyakan model sebelumnya. Bentuknya lebih panjang dan aerodinamik yang membolehkan navigasi bawah air yang lebih stabil dan pantas. Salah satu inovasi utamanya ialah penggabungan bateri berkapasiti besar yang menggerakkan motor elektrik yang kuat, membolehkan mereka kekal tenggelam untuk tempoh yang lama tanpa perlu timbul ke permukaan.
tidak seperti U-boat tradisional yang kebanyakannya beroperasi di permukaan dan hanya menyelam untuk menyerang atau melarikan diri. Jenis 21 direka untuk beroperasi hampir secara berterusan di bawah air. Perubahan ini mengubah sepenuhnya peraturan permainan dalam perang kapal selam. Selain kelajuan yang melebihi 17 knot semasa tenggelam, jauh lebih tinggi daripada mana-mana kapal selam pada masa itu, model ini dilengkapi dengan sistem pengisian semula torpedo yang pantas. Dalam beberapa minit, mereka boleh melancarkan beberapa salvo yang meningkatkan secara eksponen kemungkinan mereka menenggelamkan kapal musuh sebelum dikesan. Mereka juga termasuk sonar yang lebih baik, sistem kawalan automatik dan menara yang lebih rendah direka untuk mengurangkan siluet di permukaan. Niat asalnya adalah untuk menghasilkan ratusan kapal selam ini untuk mengembalikan kawalan Atlantik, tetapi kesukaran logistik, pengeboman ke atas limbungan kapal dan kekurangan bahan menghalang matlamat itu daripada tercapai. Walaupun lebih daripada 100 telah siap, hanya beberapa unit memasuki perkhidmatan sebelum kejatuhan total rejim. Beberapa contoh operasi itu tidak mempunyai masa yang cukup untuk membuat perbezaan strategik, walaupun mereka menunjukkan bahawa Jerman selangkah lebih maju dalam teknologi kapal selam. Seiring dengan jenis 21, versi yang lebih kecil yang dikenali sebagai jenis 23 dibangunkan. Kelas kapal selam ini direka untuk misi pesisir pantai, terutamanya di Laut Utara dan Selat Inggris. Saiznya yang kecil membolehkan pembinaan yang lebih pantas dan seperti kakaknya, ia bersedia untuk beroperasi di bawah air hampir sepanjang masa. Ia mempunyai ruang untuk hanya 2 torpedo dan kru yang minimum, menjadikannya ideal untuk serangan ringkas dan tepat berhampiran pantai musuh. Kebolehmanusiaan jenis 23 adalah luar biasa. Ia boleh berlayar pada kelajuan yang menakjubkan dalam mod kapal selam dan mempunyai jejak akustik yang sangat rendah yang menyukarkan pengesanannya. Model-model ini digunakan dalam fasa-fasa terakhir konflik dan walaupun dalam jumlah yang terhad, ia berjaya menenggelamkan beberapa kapal dagang bersekutu dalam masa yang singkat. Anak kapal yang mengendalikannya menekankan kesenyapan, kestabilan dan kemudahan manuvernya berbanding kelas-kelas sebelumnya. Walau bagaimanapun, sama seperti yang berlaku dengan projek-projek canggih lain, kemaraan bersekutu melalui darat dan udara akhirnya menetralkan sebarang kelebihan teknikal. Pelabuhan dari mana kapal selam ini sepatutnya beroperasi sentiasa dibom atau berada di tangan musuh, dan masa latihan untuk anak kapal baharu tidak mencukupi. Walaupun model jenis 23 menunjukkan hasil yang menjanjikan, ketidakselarasan pada akhir perang membatasi penyebaran sebenar mereka dengan teruk. Kedua-dua kelas kapal selam ini mewakili percubaan terakhir Jerman untuk mendapatkan semula penguasaan maritim. Walaupun mereka tiba terlalu lewat untuk mempengaruhi secara tegas, banyak kemajuan teknologi mereka akan dianalisis dan disesuaikan oleh kuasa-kuasa pemenang selepas konflik. Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet memanfaatkan pelan, prototipe yang ditawan dan pengalaman jurutera Jerman untuk mendorong program kapal selam mereka sendiri pada tahun-tahun berikutnya. Tetapi kemajuan Reich ketiga dalam bidang tentera laut tidak terhad kepada model besar dan canggih sahaja. Dalam fasa-fasa pembangunan perang seterusnya, strategi Jerman mendorong penyelesaian yang lebih ekstrim, antaranya kapal-kapal kecil untuk misi bunuh diri atau sabotaj tertentu. Projek-projek ini adalah tindak balas langsung kepada kehilangan kawalan di laut lepas dan penempatan mereka melibatkan risiko maksimum untuk kedua-dua pengendali dan infrastruktur tentera laut musuh. Apabila tentera Jerman kehilangan kedudukan di semua medan, markas besar tentera laut memutuskan untuk bertaruh pada kapal-kapal yang lebih kecil, murah dan mudah disembunyikan. Maka lahirlah era kapal selam kerdil yang direka untuk operasi serangan pantas, sabotaj atau penyusupan ke pelabuhan yang dilindungi dengan baik. Peralatan ini tidak bertujuan untuk menggantikan U-boat besar, tetapi beroperasi sebagai sokongan taktikal dalam misi-misi khusus dan jarak dekat. Salah satu model yang paling terkenal ialah Biber, kapal selam perseorangan yang panjangnya hanya melebihi 9 meter. Reka bentuknya sangat asas, struktur ringkas, 1 torpedo di setiap sisi dan ruang kecil untuk satu-satunya kru. Walaupun kerapuhannya dan autonomi yang rendah, beratus-ratus telah dihasilkan dalam tempoh yang singkat.
Kapal selam mini ini digunakan terutamanya dalam misi menentang pelabuhan British atau kapal-kapal yang berlabuh berhampiran pantai. Viber mempunyai kelemahan serius. Kebolehmanusiannya terhad, sistem navigasinya rudimentari dan penglihatan pengendali adalah minimum. Banyak yang tenggelam sebelum sempat mencapai sasaran mereka, sama ada disebabkan masalah teknikal atau kerana kekurangan pengalaman juruterbangnya yang biasanya hanya menerima latihan beberapa minggu. Walaupun kegagalannya, pihak berkuasa terus menghasilkannya secara besar-besaran kerana kos rendah dan kemudahan pemasangannya. Satu lagi cadangan yang lebih maju ialah Seehund, sebuah kapal selam kerdil, 2 tempat duduk yang membetulkan beberapa kesilapan model sebelumnya. Walaupun ia masih kecil, sistem pendorongnya lebih dipercayai. Ia mempunyai instrumen navigasi yang lebih tepat dan autonominya membenarkan operasi yang lebih lama. Seehund membawa 2 torpedo dan beroperasi pada kedalaman yang lebih besar daripada Viber yang menyukarkan pengesanannya. Seehund pertama mula beraksi pada musim sejuk 1944, menyerang laluan maritim di Selat Inggeris. Beberapa kapal ini berjaya menghentam kapal musuh, tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk mengubah haluan peristiwa. Walau bagaimanapun, ketahanan badannya, ketangkasannya, dan profil rendahnya menjadikannya salah satu kenderaan tentera laut Jerman yang paling berkesan pada peringkat akhir itu. Cadangan yang lebih berisiko juga muncul, seperti Molch, sebuah kapal selam mini yang dikendalikan oleh seorang sahaja, yang asalnya direka sebagai alat latihan. Lama-kelamaan, ia diubah suai untuk menjalankan misi sebenar, walaupun batasannya jelas. Kedalaman operasinya yang rendah, kekurangan sistem pertahanan, dan kelambatan dalam penyelaman menjadikannya sangat terdedah. Walaupun begitu, ia digunakan dalam misi sebenar di perairan pantai. Satu lagi reka bentuk yang unik ialah Neger, sebuah kenderaan torpedo berawak yang pada dasarnya terdiri daripada turret dengan penglihatan dan 2 torpedo yang dipasang di bawah. Satu berfungsi dan satu lagi digunakan sebagai alat pengangkutan. Juruterbang terletak di dalam ruang yang dimeterai di atas torpedo panduan tanpa kemungkinan untuk menyelam lebih daripada permukaan. Sistem ini menjadikannya sangat terdedah kepada sebarang jenis serangan, tetapi juga membolehkannya mendekati kapal musuh yang berlabuh atau bergerak perlahan secara senyap-senyap. Pengendali Neger hampir sama dengan kamikaze. Kadar kelangsungan hidup dalam misi ini adalah sangat rendah. Ramai yang tidak kembali ke titik permulaan. Walaupun begitu, beberapa alat ini berjaya menenggelamkan kapal bersekutu yang menggalakkan rejim untuk meneruskan pengeluarannya. Fakta bahawa seseorang menerima untuk mengemudi salah satu peranti ini mencerminkan sejauh mana keputusasaan telah mencapai tentera laut Reich ketiga. Selain itu, versi yang lebih baik seperti Marder telah dibangunkan yang boleh menyelam sebentar dan melarikan diri selepas pelancaran torpedo. Walaupun keadaannya sama teruk dan kadar kejayaan masih rendah, Marder mewakili kemajuan teknikal yang kecil berbanding Neger. Pada akhir konflik, unit-unit ini dilancarkan berpuluh-puluh dalam operasi malam, selalunya tanpa mempunyai sasaran yang jelas yang disahkan. Kapal selam kerdil ini, secara keseluruhan, tidak pernah mencapai keberkesanan yang berterusan, walaupun terdapat beberapa pencapaian tertentu, kekurangan latihan, koordinasi yang lemah dan keunggulan bersekutu dalam pengesanan anti kapal selam menjadikan impak mereka sangat terhad. Walau bagaimanapun, kewujudan mereka menunjukkan fasa konflik di mana rejim bertaruh pada sebarang sumber tanpa mengira risiko atau keberkesanan yang terbukti. Apa yang paling mengejutkan dalam fasa ini ialah gabungan teknologi asas dengan keputusan bunuh diri. Ramai anak kapal tahu mereka tidak akan kembali, namun mereka tetap berlayar dengan arahan jelas untuk meletupkan muatan mereka jika terperangkap. Apa yang sebelum ini adalah perang teknikal, dalam bulan-bulan terakhir bertukar menjadi perang geseran tanpa kembali, di mana setiap kapal selam mini berubah menjadi pertaruhan putus asa melawan masa. Menghadapi tekanan ketenteraan yang semakin meningkat daripada pihak bersekutu, Komando Tentera Laut Rejim Jerman mula mencari alternatif yang menggabungkan yang terbaik dari dua dunia. Kelajuan di permukaan dan keupayaan penyamaran di bawah air. Dari keperluan itu lahirlah kenderaan hibrid marin, mesin yang cuba bergerak di laut dengan serba boleh yang lebih besar dan, pada masa yang sama, mampu mengelak sistem pengawasan. Salah satu projek paling unik dalam bidang ini ialah Schwertwal, juga dipanggil
paus pembunuh. Artifak ini mencampurkan konsep bot torpedo dan kapal selam ringan. Ia mempunyai penampilan luaran seperti kapal kecil yang laju, tetapi dengan keupayaan untuk menyelam separa untuk tempoh yang singkat. Secara teori, ia sepatutnya mendekati kapal musuh dengan kelajuan penuh, melancarkan torpedonya dan kemudian menyelam sedikit untuk melarikan diri tanpa dikesan. Masalah Schwertwal ialah kerapuhannya. Ia tidak tahan tekanan kedalaman, badannya terlalu nipis, dan keupayaan menyelamnya sangat terhad sehingga hanya boleh bersembunyi selama beberapa saat. Walaupun begitu, reka bentuknya menimbulkan satu kemungkinan, membawa mobility bot laju ke persekitaran kapal selam. Hanya prototipe dibina dan ia tidak pernah memasuki perkhidmatan aktif, tetapi konsep itu akan terus hidup dalam pembangunan kemudian di luar Jerman. Satu lagi percubaan serupa ialah Delfin, sebuah kapal selam kecil seorang kru yang direka untuk dilancarkan dari U-boat konvensional atau dari pantai. Bentuknya yang aerodinamik dan saiznya yang kecil membolehkannya bergerak dengan kelajuan tinggi di bawah air dalam perjalanan yang singkat. Ia membawa torpedo ringan dan misinya adalah untuk mendekati sasaran yang berlabuh sejauh mungkin untuk menyerangnya secara mengejut. Delfin dianggap sesuai untuk kawasan pantai yang dipertahankan dengan baik, kerana jejak akustiknya yang rendah menjadikannya sukar dikesan. Walau bagaimanapun, keupayaan operasinya sangat terhad, autonominya minimum, tiada sistem pertahanan, dan sebarang kegagalan enjin memaksa juruterbang meninggalkan misi atau mati kerana kekurangan oksigen. Kebanyakan model yang dibina hanya melakukan ujian dan tidak pernah digunakan dalam pertempuran sebenar. Platform bergerak yang mampu membawa muatan bahan letupan ke instalasi maritim juga dibangunkan. Contohnya ialah Linsen, sebuah bot letupan tanpa pemandu yang berfungsi dengan kawalan jauh dari kapal lain yang berdekatan. Kenderaan ini direka untuk bergerak dengan kelajuan tinggi ke sasarannya dan meletup apabila hentaman. Walaupun ia bukan kapal selam, penggunaannya dalam kombinasi dengan kapal selam mini menjadikannya hybrid taktikal dalam kategori ini. Serangan dengan Linsen biasanya dilakukan pada waktu malam atau dalam keadaan penglihatan yang rendah. Pengendali mengawal bot dari unit lain yang terletak beberapa ratus meter, membimbingnya ke sasaran melalui sistem rudimentari. Kejayaan bergantung sepenuhnya pada faktor kejutan. Dalam banyak keadaan, pertahanan pantai mengesan kapal sebelum ia mencapai sasarannya. Walaupun begitu, beberapa serangan berjaya merosakkan kapal bersekutu yang berlabuh di pelabuhan yang kurang dilindungi. Dalam barisan operasi gabungan yang sama, idea untuk mengintegrasikan kapal selam mini dengan cas letupan yang boleh ditanggalkan telah dipertimbangkan. Sistem ini terdiri daripada kapal induk kecil yang membawa bom di bawah badan kapal. Apabila menghampiri sasaran, cas akan dilepaskan melalui mekanisme mudah, melekat pada dasar kapal musuh menggunakan magnet. Kemudian, pengendali kapal selam akan melarikan diri sebelum letupan yang dijadualkan. Walaupun kaedah ini kelihatan berfungsi di atas kertas, dalam praktiknya ia ternyata sangat kompleks. Keadaan laut, kelajuan arus, pengesanan awal oleh musuh, dan kegagalan mekanikal mengurangkan keberkesanannya. Hanya beberapa percubaan dengan kejayaan separa dilaporkan, walau bagaimanapun ia menunjukkan sejauh mana semua varian yang mungkin dalam perang laut dicari untuk dieksploitasi, mencampurkan berawak, kawalan jauh dan automatik. Pembangunan kenderaan hybrid ini adalah tindak balas kepada realiti strategik. Tentera laut tradisional Jerman telah sepenuhnya diatasi. Tanpa dapat bersaing dari segi bilangan maupun tanase, satu-satunya jalan keluar adalah dengan mereka bentuk sistem yang melanggar peraturan klasik pertempuran tentera laut. Idenya adalah untuk menyerang dengan peranti yang sangat kecil dan tangkas, sehingga mustahil untuk dipintas tepat pada masanya, atau sangat baharu sehingga musuh tidak tahu bagaimana untuk mempertahankan diri. Hasilnya adalah gabungan kreativiti teknikal, batasan bahan dan tekanan melampau untuk mencapai hasil segera. Banyak daripada alat ini tidak melepasi fasa eksperimen, tetapi ia menandakan permulaan mentaliti baharu dalam perang di laut. Serangan mengejut dengan mesin ringan, autonomi atau berawak minimum, mampu menyerang dengan pantas dan hilang sebelum dikesan. Pada peringkat akhir konflik, dengan medan perang runtuh dan armada berkurangan kepada tahap minimum, komando Jerman beralih kepada taktik ekstrim untuk cuba menghalang kemarahan bersekutu melalui laut.
Antaranya, penggunaan senjata yang dikawal oleh pengendali manusia yang berfungsi sebagai torpedo hidup telah dicadangkan. Ia bukan strategi baharu, tetapi ia mencapai tahap pembangunan tertentu di bawah rejim Nazi. Salah satu model yang paling menonjol ialah torpedo berawak high, yang menggabungkan kelajuan yang lebih tinggi, keupayaan menyelam sederhana, dan kebolehmanusiaan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, apabila model itu sedia untuk ujian sebenar, situasi ketenteraan sudah kritikal. Tiada masa untuk pengeluaran besar-besaran dan hanya beberapa unit dihasilkan yang tidak sempat digunakan dalam operasi pertempuran. Reka bentuknya bagaimanapun didokumentasikan dan disimpan untuk analisis kemudian. Logik di sebalik peralatan ini dipengaruhi oleh tekanan berterusan untuk mendapatkan hasil segera dengan kos rendah. Tiada sumber untuk membina kapal selam besar atau untuk melatih kru baharu yang lengkap. Oleh itu, pilihan dibuat untuk peralatan minimum yang hanya memerlukan pengendali sukarelawan yang bersedia untuk menghadapi kematian hampir pasti. Idea ini, walaupun pragmatik dalam konteks itu, menimbulkan ketegangan etika yang kuat walaupun dalam barisan tentera Jerman sendiri. Secara selari dengan sistem ini, kaedah serangan lain yang juga melibatkan risiko ekstrim bagi pengendali telah diuji. Antaranya ialah periuk api yang dipandu secara manual, kapal kecil yang dimuatkan dengan bahan letupan yang perlu diletakkan berhampiran badan kapal musuh. Dalam beberapa versi, pengendali perlu kekal di dalam kapal sehingga masa hentaman yang menjadikan misi itu sebagai pelaksanaan langsung. Perbandingan dengan amalan serupa yang digunakan oleh kuasa lain, seperti serangan kamikaze di Pasifik, adalah tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, tidak seperti kes-kes tersebut di Jerman, pengorbanan sukarela tidak dipromosikan secara rasmi sebagai doktrin. Secara teori, pengendali sepatutnya kembali hidup jika misi membenarkan. Dalam praktiknya, itu hampir tidak pernah berlaku. Ramai anak muda yang direkrut untuk misi ini datang dari unit tentera laut tanpa pengalaman atau dipilih di kalangan kaki tangan yang tidak dapat ditugaskan ke kapal tradisional. Mereka menerima latihan yang singkat dan intensif yang berpusat semata-mata pada operasi kenderaan yang ditugaskan. Mereka sering tidak mengetahui butiran konteks taktikal umum. Mereka dijanjikan bahawa mereka akan mempunyai peluang sebenar untuk hidup, sesuatu yang jarang sekali dipenuhi. Walaupun hasil yang sedikit, rejim terus bergantung pada kaedah ini sehingga saat terakhir. Malah rancangan untuk menyerang konvoi bersekutu menggunakan gelombang torpedo manusia yang dilancarkan dari pelbagai titik di pantai juga telah direka. Tiada satu pun operasi itu menjadi kenyataan kerana kekurangan masa, peralatan dan keadaan logistik. Walaupun begitu, dokumen dan laporan yang disimpan menunjukkan bahawa pertaruhan pada sistem ini adalah berterusan sepanjang bulan-bulan terakhir konflik. Torpedo berawak dan misi serangan bunuh diri menunjukkan sejauh mana keupayaan operasi tentera laut rejim telah merosot. Apa yang pada satu ketika adalah armada yang mampu mengancam seluruh Atlantik, akhirnya bergantung pada peranti rapuh dengan seorang sahaja di dalamnya tanpa pertahanan atau jalan keluar. Peralihan daripada kapal perang besar kepada kapsul minimum ini menandakan titik akhir strategi terdesak tanpa kemungkinan berjaya. Apabila tentera Jerman menyerah, pihak bersekutu menemui sisa-sisa lebih daripada 100 prototipe perang canggih yang diedarkan di hangar, kilang bawah tanah, terowong dan pangkalan pelabuhan. Beberapa pesawat tidak pernah digunakan, beberapa kapal selam masih separuh siap dan sistem lain hanya wujud sebagai pelan. Di kemudahan seperti Nordhausen, Peenemünde, Wiener Neustadt atau Lombok Altaussee, pasukan yang dihantar menemui kereta api bersenjata yang tersembunyi, kereta kebal dengan turret berkembar, pesawat tanpa kemudi menegak dan roket yang sedia untuk dilancarkan. Lebih daripada 1,000 tan kepingan, lakaran dan bahagian fuselage telah dikeluarkan dan diangkut oleh Amerika Syarikat, British dan Soviet. Hanya dari model V2 sahaja lebih daripada 5,000 unit telah dihasilkan. Dari Messerschmitt Me 262, sekurang-kurangnya 1,400 unit, sedang dalam proses apabila perang berakhir. Dari kapal selam jenis 21, kurang daripada 100 berjaya memasuki perkhidmatan. Kebanyakan kenderaan ini telah dimusnahkan, diuji oleh kuasa lain atau disimpan sebagai bukti.
Segala yang ditemui menunjukkan corak yang sama, menghasilkan bentuk pertempuran baharu apabila tiada lagi cara untuk menang. Setiap kereta kebal, setiap pesawat dan setiap torpedo adalah sebahagian daripada percubaan terakhir untuk mengekalkan sistem yang sedang runtuh. Dan jika semua itu dilakukan di bawah tekanan dan tanpa sumber, persoalan terakhir tidak dapat dielakkan. Apakah yang akan mereka capai jika perang berlanjutan sedikit lagi?